Kalau kita buka ke buku teks muka surat 50, latih diri 3.1e. Okey, ini contoh ada. Muka surat 50, latih diri 3.1e. Soalan 1e tu 45. Dia tanya, tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Jadi maksudnya, kalau saya puncakan 40, punca kuasa 2 kan 45. Dapatkah dia beri saya satu nombor bulat? So, sekiranya pelajar-pelajar ada hafal semua nombor yang saya cakap nak hafal tadi, ya ini 1, 4, 9, 16, 2, 5, 3, 6, 4, 9, 6, 4, 8, 1 dan seterusnya. So, sekali kita tengok saja nombor 45, kita sudah tahu dah ini tidak dapat dipunca kuasa 2 kan dengan sempurna. So, ini bukan. So, kalau kita nak kepastian lagi, kalau tak percaya, okey, tengok ni. Punca kuasa 2 bagi 45. Okey, jawapannya 6.7082. Bla 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 bla. Nombor bulat kan ni? Bukan kan? Maksudnya betul lah, yang bukan. Okey, so inilah cara untuk menentukan sama ada suatu nombor itu ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Okey, lepas tu kita tengok B pula. 100. Adakah nombor ini, nombor 100 ini, kuasa 2 sempurna? So, jawapannya ialah ya. Kenapa ya? Sebab 100 ni datang daripada 10 darab 10. Maksudnya, nya boleh dipunca kuasa 2 kan menjadi punca kuasa 2, 10 kuasa 2, 10. So, kalau tak tahu kira, tanyalah kalkulator. Punca kuasa 2 bagi 100. 10. Okey, nombor bulat. Maksudnya, boleh dipunca kuasa 2 kan? So, maksudnya, ya. Okey, C. 214. Adakah ini kuasa 2 sempurna? Tak tahu. Tanya kalkulator. Tekan punca kuasa 2 bagi 214. Okey, keluar kalkulator jawapannya 14.62. Okey, perpuluhan. Tak perlulah sebut belakang tu lagi. So, ini bukan. Sebab punca kuasa 2 bagi 100, 214 ialah 14.62. Kalau nak tukar ke pecahan, sekejap. Tak dapat tukar ke pecahan. Okey, ini jawapan lain, bentuk lain. So, yang soalan terakhir dia D tu. 324 ni. Awak buat sendirilah ya. Senang saja. Okey, so kalau tak mau, pakailah yang contoh satu dalam buku teks tu. Pemfaktoran perdana. Tapi saya rasa tak perlulah sebab soalan macam ni biasanya 1 markah saja. Okey, lepas tu okey. So, ni kuasa 2 sempurna. Seterusnya kita tengok pula. Okey. Kuasa 2 bagi
Ini sudah bincang tadi lah. Pecahan nombor perpuluhan dengan nombor bercampur. Oke. Kita bincang ini. Bagaimanakah menentukan kuasa dua suatu nombor? Nah, kita bincang apa? Kita bincang cara menggunakan kalkulator. Oke, contohnya. Kalau ada buku teks, buku teks muka surat 52, contoh 4. 43 kuasa 2. Ini tahu tak kan? Oke. 43 kuasa 2. Nah, 1849. Contoh kedua, oke, B. Buku teks sebenarnya sudah tunjukkan cara untuk menekan kalkulator tu. Oke, B. Jawab soalannya negatif 7/13 kuasa 2. Oke, mari kita tengok. First, nak tekan dulu buka kurungan. Selepas tu, tekan tanda negatif. Selepas tu, kalau ini kalkulator awak, lihat kalkulator yang MS370 tu lain sikit. Kalau yang itu awak kena tekan satu butang yang ini. ABC tu, seperti dalam buku teks. Oke, dia ada butang ini. Butang situ A, lepas tu B/C. Lepas tu benda ni akan beri awak satu L terbalik di dalam kalkulator. Sini saya macam tak dapat tunjukkan. Okey, sebab kalkulator saya ni lain lah. Ini warna silver punya. Kalau awak pakai kalkulator warna silver, saya tak ingat kod dia, awak akan jumpa lah yang lebih kurang yang sama dengan kalkulator saya yang saya pakai sekarang. So atas tu letak 7, bawah tu letak 13. Lepas tu pergi tepi tu, letak tutup kurungan dan tekan kuasa 2. Okey. Keluar nombor perpuluhan. Boleh tekan. Tukar ke pecahan. Okey, di sini saya ada format banyak lah. Banyak format. So, jawapannya apa tadi? 49/169. Okey, seterusnya kita tengok ini pula. Perpuluhan. Nombor perpuluhan. Okey, kalau nombor perpuluhan ni soalan contoh C 2/96 kuasa 2. Tekan juga 2/96 kuasa 2. Untuk kalkulator macam ni sajalah. 8/7616. Jadi sekiranya awak tidak ada kalkulator, apa yang perlu awak buat? Bagaimana awak nak selesaikan soalan ni? Buat macam ni. 2/96 darab 2/96. Lepas tu 6/36. Nak buat macam ni kah? Aduh. Susah kan? So, janganlah pakai macam ni. Belilah calculator scientific. Okay. Okay. So, inilah punca kuasa 2. Lepas tu latih diri 3.1b. Senang saja.
Lepas tu latih diri 3.1 C. Latih diri 3.1 C. Okey, ada soalan negatif. Tadi saya tak ada contoh negatif. Okey, pakai balik ini yang guna kalkulator tadi. So, kalau ada negatif, kalau ada negatif, kita mesti ada kurungan. Kekalkan kurungan tu lah. Kurungan jangan dibuang. So, dia akan menjadi negatif 7/13 darab negatif 7/13. So, lepas tu nenek po negatif darab negatif jadi dah positif. 7 darab 7, 49. Dan 13 darab 13, 169. Nah, itulah dari mana datangnya 49/169. So, untuk latih diri 3.1 C, latih diri soalan 1 dan soalan 2 senang aja. Cuba buat sendiri. Lepas tu latih diri 3.1 D. Okey, ada. Dia cakap. Okey, mari kita tengok. Latih diri 3.1 D. Ini contoh. Ada soalan pecahan yang saya tak buat tadi. Okey, so 1A punca kuasa 2 bagi 81. Tadi sudah buat. B punca kuasa 2 bagi 49. Tadi pun sudah buat. C, D buatlah sendiri. Lepas tu kita tengok E. Soalannya adalah punca kuasa 2 49/81. Bagaimana kita selesaikan ini? Bagaimana kita selesaikan pecahan ini? Sebenarnya kita boleh asingkan dia. Ataupun nak buat sekaligus pun boleh. Okey, tengok ni 49 punca kuasa 249 sama dengan 7 kan? Punca kuasa 281 sama dengan 9 kan? Okey. Jadi, kalau kita diminta carikan punca kuasa 2 bagi 49/81, jawapannya 7/9. Okey. So, kalau nak buat langkah demi langkah, kalau tak ingat, macam mana? Macam ini lah. Punca kuasa 2 bagi 49/81 sama dengan punca kuasa 2, 7 darab 7/9 darab 9. Sama dengan punca kuasa 2 bagi 7 kuasa 2/9 kuasa 2. So, jadilah punca ini bertemu dengan kuasa 2. Jadilah 7/9 sahaja. Kalau nak senang lagi, tanya ini. Punca kuasa 2 bagi 49/81. Perpuluhan jawapannya. Tekan. 7/9. So, ini kalkulator ni hanya membantu kita untuk cek jawapan. Kalau soalan tu ada lebih dari 1 maka tak bolehlah pakai kalkulator. Kalau soalan tu 1 maka baru kita boleh pakai kalkulator untuk mencari jawapan. Soalan 1F. Soalan tu ialah punca kuasa 2 71/9. Okay. Saya mulakan dengan langkah penuh dulu. Langkah lengkap. Kalau nak selesaikan dengan langkah lengkap, mula-mula nombor bercampur. Apa kita buat dengan nombor bercampur ni? Tukar ke pecahan.
tak wajar. So, ini 9 darab 7 tambah 1 menjadi 64 per 9. Okey. Lepas tu 64. Punca kuasa 2 64. Kalau awak ingat 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 8 kuasa 2. Oh, 8 kuasa 2 64. 3 kuasa 2 9. So, simbol jangan lupa. Okay. Jadi lepas tu jawapannya 8 per 3. Tukar ke pecahan, tukarkan pecahan tak wajar ke nombor bercampur menjadi 2 per 3. Kalau tak tahu buat, minta tolong lagi. Minta tolong kalkulator. Okey. So, tekan kan punca kuasa 2. Ni 7 1 9. Keluarlah 2 per 3. Jadi bagaimana kita gunakan? Katakanlah kamu kan tidak tahu semua langkah ini kan. Hanya tahu tekan kalkulator saja. Dan soalan ini pula lebih dari satu markah. So, bagaimana boleh kita gunakan jawapan dalam kalkulator untuk tolong kita cari jawapan. Cari langkah kerja. So first, tuliskan jawapan kalkulator dulu. 2 per 3 ni. 2 per 3 ya. So, habis ni, kena rujuk baliklah soalan tadi. Cara langkah pengiraan yang kamu telah buat di atas tadi. Kuasa 2 tu. Dan ingat balik yang ini. Ingat balik yang ini juga. Okay, so lepas tu kita akan buat ni ya. 2 per 3. Okay, kuasa 2 kan. Jadilah 64 per 3. Ataupun kita boleh tukarkan ini kepada 8 per 3 dulu. Tukarlah menjadi 64 per 9. So, ini proses bagi ke kuasa 2. So, untuk carikan punca kuasa 2 bagi 64 per 49, proses tu terbalik sajalah. So, punca kuasa 2 bagi 7, 1 per 9 samalah dengan 64 per 9 sama dengan 8 per 3 sama dengan 8 per 3 ataupun 2 per 3. Ini salah satu contoh untuk kira lah. Ada banyak cara lagi untuk buat sebenarnya. Ini cuma salah satu contoh tips yang saya pakai lah. Okay. Tapi memanglah macam ini langkah yang di sini paling betul lah. Okay. Just ini adalah kalau minta tolong kalkulator sebab tak pandai ni. So, kena buat dulu, lepas tu terbalikkan prosesnya. Kalau budak pandai, jangan pakai ni lah. Okay. So, kalau tak pandai, buatlah contoh banyak sikit. Okay, seterusnya. Soalan G. Okay, ini pun satu contoh yang saya belum lagi bincang tadi. Soalan punca kuasa 2 ni memang banyak soalan lah. Mana dapat bincang semua. So, ya. Buatlah banyak latihan ya. Okay, 50.
per 128. 50 per 128. Ai, kalau macam ingatkan tadi, macam tak ada 50, tak ada 128 kan. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36. 7 kuasa 2, 49. 8 kuasa 2, 64. Tak ada 50. Bagaimana dapat punca kuasa 2 kan 50 nih? Sebenarnya ada ini. Kalau soalan yang diberinya tidak dapat dipunca kuasa 2 kan nombor tu, biasanya mungkin nombor tu boleh diringkaskan dahulu. Contohnya 50 ni bahagi 2 jadi 25. Lepas tu 128 ni bahagi 2 jadi 64. So inilah langkah seterusnya. 25 per 64. So lepas tu apa jawapannya? Sini sudah ada kan? Ini dan ini. 5 dan 8. Susah? Tidak susah pun. Oke, seterusnya soalan H. Perpuluhan. Punca kuasa 2, 2,25. Perpuluhan. Bagaimana buat perpuluhan? Jangan takut. Tanya kalkulator. Punca kuasa 2, 2,25. 1,5. Ini bermaksud 2,25 ni boleh menjadi datang daripada 1,5 kuasa 2. Ini bermaksud ini. Lepas tu jadilah jawapannya 1,5 saja. Dah settle lah tu. Tak susah kan?